Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, kita cuba lihat untuk sedikit review untuk pair GBP. Okey, kita mulakan dengan GBP AUD dekat sini pada time frame H4. Okey, terbentuknya dominan yang terbaru ataupun sebelum adalah dominant buy, kemudian berlaku penurunan. Okey, dan menyebabkan penurunan berlaku dan mematikan setup buy dekat sini, menunjukkan seller cuba menguat. Okey, untuk situasi semasa pada time frame H4, okey, seller lebih kuat berbanding buyer. Okey, kita akan dapat lihat pada time frame daily dekat sini berlaku satu setup dominant buy yang masih lagi valid. Okey, buy setup buy ini masih lagi valid, tidak akan berlaku penurunan yang kuat selagi setup buy ini belum dimatikan. So pada time frame daily setup buy masih lagi valid, cuma pada time frame H4, okay, setup buy tidak kuat sebab setup buy yang sebelum sudah dimatikan. Jom kita tengok pada time frame H1. Okay, pada time frame H1 berlaku setup dominant sell. So dekat sini tidak ada entry untuk kita buy untuk follow time frame daily. Okay, so apa yang kita perlu tunggu adalah tunggu sekiranya untuk buy hanya dibenarkan sekiranya berlaku keadaan seperti ini, candle close dan mematikan setup dominant sell, maka baru kita boleh intai setup entry pada lower time frame untuk buy. Okey. Sekiranya berlaku keadaan ni, kita boleh target untuk buy dan okey. First TP adalah dekat sini. Anda boleh target dekat sini untuk buy. Okey, dan itu yang terdekat. Okey. Kita ambil TP yang terdekat dulu. Okey, bagaimanapun tunggu H1 close dahulu. Okey, jika H1 close macam ni, maka setup sell sudah tidak valid. Okey. Dan adakah kemungkinan akan berlaku penurunan? Okey, akan berlaku penurunan sekiranya terbentuknya dominant sell yang baru. Okey, kemungkinan seller cuba menguat. Okey, kita cuba lihat untuk pair GBP USD. Okey, GBP USD menunjukkan pergerakan pada time frame H4. Okey, berlaku satu setup dominant buy. So yang terbaru adalah setup buy dan kita cuba lihat pada time frame daily. Okey, juga yang terbaru ataupun yang sebelum masih lagi valid untuk setup buy yang ini. Okey, jom kita tengok pada time frame H1. Okey, H1 menunjukkan berlaku satu tanda setup sell, dominant sell dekat sini, menunjukkan seller cuba menguat untuk pada time frame H1. So kemungkinan akan berlaku penurunan untuk retest pada time frame H4 dekat sini. Okey, kemungkinan akan berlaku retest. Okey, untuk situasi semasa, buy adalah valid pada time frame H4 dan daily, tetapi untuk entry buy tidak dibenarkan kecuali sekiranya berlaku kenaikan dan mematikan setup dominant sell yang ini. Okey, jika price membuat kenaikan dan mematikan dominant sell yang ini, maka baru dibenarkan untuk entry buy. Okey, untuk situasi semasa kemungkinan akan berlaku penurunan untuk retest untuk sementara, ataupun kemungkinan selagi tidak ada dominant buy berlaku, maka tidak akan berlaku kenaikan, ataupun setup sell ini, dominant sell ini tidak dimatikan, tidak akan berlaku kenaikan yang pergerakan yang agak ketara. Okey, saya rumuskan untuk situasi GBP USD. Buy sangat valid pada time frame H4 dan daily, tetapi tidak dibenarkan untuk entry buy sebab pada lower time frame seller masih lagi kuat. So kalau anda nak scalping untuk sementara, untuk short boleh, untuk sell. Okey, jom kita lihat pair GBP JPY. Okey, untuk pair GBP JPY, ini adalah salah satu favorite pair. Okey, dekat sini berlaku satu setup dominant buy. Okey, berlaku satu setup dominant buy. Kemudian price berlaku breakout dan
melakukan kenaikan sebanyak 2 candle dekat sini. Okey, untuk time frame H4 dekat sini tidak keluar untuk setup. Okey, indikator tidak detect sebab kita dah setting untuk satu ukuran, okey, untuk candlestick dominant yang lebih valid, tetapi kita boleh menggunakan manual, okey, marking untuk kita detect di mana berlaku satu setup sama ada buy ataupun sell. Okey, so dekat sini berlaku setup buy pada time frame H4 menunjukkan buyer masih lagi kuat. Okey, adakah akan berlaku penurunan ataupun satu pergerakan turun yang agak jauh? Ada kemungkinan sekiranya, okey, price berjaya membuat penurunan dan mematikan setup buy di sini. Jika berlaku penurunan dan mematikan setup buy di sini, okey, kemungkinan seller akan cuba menguat dan akan membuat penurunan. Okey, kita akan cuba lihat untuk time frame daily. Okey, untuk time frame daily masih lagi setup buy yang valid, belum ada dominant buy yang terbaru ataupun dominant sell yang terbaru. Okey, berlaku setup buy adalah pada minggu lepas dekat sini. Anda dapat lihat dekat sini. Okey, so buyer masih lagi kuat untuk time frame daily. Dan pada time frame H4 tadi, okey, buy berlaku keadaan seperti ini menunjukkan buyer pun masih kuat pada time frame H4. Okey, kita akan lihat time frame H1. Okey, so dekat sini first berlaku dominant sell dan masih lagi valid, kemudian berlaku dominant buy kali kedua selepas kawasan sini. Okey, so dekat sini jika anda nak entry untuk buy pada time frame untuk follow setup daily anda dan juga H4, anda mesti tunggu berlaku setup yang baru, dominant buy, ataupun sekiranya setup buy ini tidak dimatikan. Okey, sekiranya H1 close dan mematikan seperti ini, mematikan setup dominant buy, maka setup sell di sini adalah sangat-sangat valid dan boleh hintai untuk entry sell dahulu pada lower time frame. Okey, pada M5 ataupun M15. Okey, so dekat sini jika anda nak follow untuk time frame H4 untuk buy, anda mesti tunggu berlaku confirmation pada time frame H1 dekat sini. Okey, dan jika berlaku kenaikan, setup buy di sini masih lagi valid dan tidak berjaya dimatikan. Okey, maka setup buy masih lagi valid, dan sekiranya price terus melakukan kenaikan dan mematikan setup sell kat sini, okey, price berjaya membuat kenaikan dan mematikan setup sell, maka setup buy di sini adalah sangat-sangat kuat. So confirmation adalah pada time frame H1 dekat sini. Okey, dan ingat entry adalah pada lower time frame, okey, untuk dapatkan double confirmation. Okey, untuk situasi semasa tidak boleh entry tidak boleh entry untuk buy. Sebab pada kita cuba lihat setup entry yang berlaku pada time frame M15 dekat sini. Okey, anda dapat lihat tidak ada dominant buy yang terbaru. Yang terbaru adalah dominant sell. So kalau anda nak buat scalping, okey, untuk lot yang sesuai yang anda biasa gunakan pada time frame 15, dibenarkan untuk scalping sell. So untuk buy, untuk intraday, anda harus tunggu berlaku confirmation dominant buy pada time frame 15 sekurang-kurangnya. Okey, dan juga berlaku confirmation pada time frame H1. Sekiranya berlaku keadaan seperti ini, maka buy tidak valid pada time frame H1. Bermaksud H1 kemungkinan akan berlaku penurunan lagi untuk retest setup pada time frame H4. Okey, kita akan lihat untuk pair GBP CAD. Okey, untuk pair GBP CAD, okey, pada time frame daily masih lagi kuat untuk buy, di mana berlaku setup yang pertama. Okey, dekat sini kita dapat lihat tanda setup dominant sell sudah dimatikan, dan dalam masa yang sama berlaku setup dominant buy yang masih lagi valid. Okey, tidak akan berlaku penurunan yang jauh sekiranya setup dominant sell di sini tidak dimatikan dahulu. Okey, dia mesti buat penurunan dan mematikan setup dominant buy
Okey, bukan setup dominant sell, setup dominant buy di sini. Okey, jika dimatikan baru akan buat penurunan yang lebih ketara pergerakannya. Okey. So untuk time frame daily, buyer masih lagi kuat. Okey, jom kita tengok time frame H4 dekat sini. Okey, dekat sini masih lagi setup buy yang valid. Okey. So dekat sini kita nampak dekat atas ni ada satu setup sell yang masih belum dimatikan. Maksudnya di sini masih lagi valid tetapi tidak cukup kuat selepas berlaku dominant buy yang terbaru. Okey, setup dominant buy di sini adalah setup dominant rebound yang sangat kuat. Okey, sekiranya setup dominant rebound ini dimatikan, okey, price berjaya membuat penurunan dan berjaya mematikan setup dominant buy di sini, maka akan berlaku satu kejatuhan yang agak jauh. Pada pandangan saya akan berlaku satu penurunan yang agak jauh. Okey, untuk situasi pada time frame H4, buyer masih lagi kuat. Okey, jom kita tengok pada time frame H1. Okey, pada time frame H1 berlaku setup dominant buy sebelum sudah dimatikan. Okey, so kalau kita nak follow untuk time frame untuk entry buy, follow setup yang berlaku pada time frame H4 dan juga daily masih lagi valid buy. Okay, tetapi bila kita check pada time frame H1, setup buy sudah dimatikan. So buy tidak kuat pada time frame H1 dan anda harus tunggu berlaku satu setup dominant buy yang baru untuk confirmation untuk follow time frame H4 dan juga daily. Okey, jom kita lihat pada time frame L15. L15 masih lagi berlaku dominant sell yang masih valid dekat sini. Tidak ada satu pun tanda untuk melakukan kenaikan. So sekiranya berlaku seperti ini adalah zone dominant yang terbaru. Jika berlaku kenaikan dan berjaya membentuk satu setup yang baru iaitu dominant buy, barulah ada potensi untuk berlaku kenaikan untuk follow time frame H4 dan juga daily. Tetapi confirmation jika berlaku keadaan seperti ini, anda boleh cari untuk setup entry buy, tetapi anda mesti tunggu confirmation untuk sebarang untuk anda double entry ataupun layer. Okey, sekiranya berlaku dominant buy yang terbaru, itu adalah confirmation yang sangat-sangat kuat untuk buy. Okey, rumusan saya untuk GBP CAD H4 dan daily pada time frame H4 dan daily masih lagi kuat buy, tapi H1 buy sangat-sangat lemah dekat sini, belum ada tanda untuk melakukan kenaikan untuk follow H4 dan daily. So kita lihat pada time frame yang 15 semula dekat sini. Okey, sekiranya berlaku kenaikan, maka akan berlaku satu pergerakan ke atas. Okey, untuk kemungkinan akan follow time frame H4 dan sekiranya price pada setup yang terbaru ini berlaku penurunan, okay, dan berjaya breakout sekali lagi dominant sell, maka price akan terus melakukan penurunan lagi. Okay, dan sekiranya kita ambil contoh yang pertama tadi, jika berlaku kenaikan dan berjaya membentuk dominant buy, price tidak boleh membuat penurunan yang ketara selagi setup dominant buy ini tidak dimatikan. Okay, so kita kena tunggu confirmation. Untuk double confirmation, tunggu time frame 15 membuat pergerakan ataupun arah yang baru. Okay, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah semoga anda semua profit. Okay, jom sertai saya di MFM Securities. Dan insyaAllah dalam masa yang terdekat, saya akan buat kelas online bersama Cikgu Don Malaya. Okay, dan jumpa kami untuk kelas online nanti. Okay.